رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, masih pada tahun musim majlis Al-Imam Majid Al-Wasa Masjid Al-Rafi'ah Al-Mu'lam Tuan-tuan yang benar-benar semoga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Tuan Musi tadi. Alhamdulillah, malam ini kita bersama dengan seorang ulama dunia yang juga dia main dan lebih kurang 3 tahun dia tak main di sini tapi dia tak sampai mula ke sini. Salah seorang pentafsir Quran, pakar Quran, pakar tafsir, pakar dalam lughah nahwu sharaf, pakar dalam bidang hadis, mempunyai sanad Quran sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jalan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Menjadi imam di Jordan lebih daripada 25 tahun. Mula-mula jadi imam di Masjid Negara Jordan. Itu sebab dia rasa tak mahu seronok pasal Nabi mana dibayar. Tidak jadi orang sebesar ni dibayar kan. Dia minta tukar ke masjid kedua besar di Jordan yang di Muqtah di Jordan yang ada satu universiti Muqtah ataupun kalau tuan-tuan biasa dengar satu peperangan Islam yang masyhur peperangan Muqtah yang mengorbankan sahabat-sahabat Nabi antara yang meninggal yang wafat dalam peperangan itu ialah Zaid bin Harithah anak Nabi. Kemudian yang kedua yang meninggal wafat juga pada perang Muqtah ini ialah Ja'far bin Abi Talib abang Sayyidina Ali, dan juga yang ketiga sahabat nama Abdullah bin Rawahah. Tiga-tiga sahabat ini wafat dalam perang Muqtah dan dikuburkan di masjid yang Syekh jadi imam di situ lebih dari 25 tahun. Jadi maknanya diturun daripada Masjid Negara Jordan itu jadi imam kedua terbesar di masjid besar di Negara Jordan. Alhamdulillah, seorang yang berasal dari Mesir, salah seorang ulama Al-Azhar. Dia banyak mengaji, dia talaki dari gurunya atau guru yang paling masyhur yang kita boleh kenal, gurunya Syekh Musyahdi ialah Al-Marhum Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, salah seorang daripada pentafsir Quran yang terhebat dalam kurun ke-20 tahun ini yang baru meninggal. Dan gurunya, kalau saya sebut nama guru Al-Azhar ramai lagi lah, Syekh Al-Kish juga gurunya. Dan Alhamdulillah Syekh pernah mendapat didikan awal masa dia kecil. Dia pernah mendapat didikan dengan Imam Hasan al-Banna kecil juga. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, mana dia mengembara daripada Jordan yang taqil makan di Mesir al-Urdun. Dia berpindah ketika di Mabruz dihantar oleh Mesir kepada Jordan pinjam jadi imam di masjid sana selama kontrak dia bertahun-tahun. Dia nak ada pun tahun ni dia kata dah habis dah program dia ataupun kontrak dia dengan Jordan. Dia nak balik Mesir kerana di kampung dia ada juga pengeluhan dia. Dan saya jumpa Syekh ni pada tahun 2010 dan saya berjalan ke Beirut jumpa Syekh di Jordan dan minta izin nak bertelaki dengan dia, dan saya dapat juga tafsir dengan dia. Dan guru dia selama lebih kurang 4 tahun daripada tahun 2010, 2009, 2013 dan 2014 ulang alik lah daripada Malaysia ke Jordan. Datang saya pergi cuba bertelaki dengan guru. Alhamdulillah malam ni Allah izinkan dia sampai dan saya dapat juga bawa dia ke tempat Masyarakat Ami Majlis saya juga lah, Masjid saya juga lah, kampung saya pun kan, kampung saya juga lah sini pun. Jadi saya bawa balik
mudah-mudahan dapat keberkatan dalam Jumaat dan yang selalu jagoannya jauh saya, tapi malam ini dan zaman Allah izinkan. Syekh mintakan kasih تقاربوا تحابوا تقاربوا جزاكم الله خير. تقاربوا تحابوا تفضل. Kalau Syekh jauh kita duduk kat neraka. Nah, Syekh jauh kita duduk kat neraka. Syekh jauh kita berikan insya-Allah. Kerana personal. Tuan kalau nak ngaji dengan dia kita pergi Jordan kita kena habis 5,000 pun. Tapi kita habiskan duit untuk bawa dia mai kerana nak bagi semua orang. Syekh ada di sini malam ini insya-Allah di sini, malam besok di Masjid Ar-Rahman Al-Umrah. Esok Habib akan balik ke jumpa anak murid dia, yakni Ustaz Fidai, Imam Masjid Syarifah Fatimah, tuan anak murid yang sampai dia dan orang belajar para lagu Quran dan juga daripada Syekh ini. Syekh pakar qiraat, guru qiraat. Kalau nak baca apa pun boleh kena perhatikan dia. Juga pakar hadis, sebab semua kita hadis dia berapa kan banyaklah, dan sanad-sanad kitab mazhab Syafi'i ini banyak. Saya juga dapat sanad dia 2-3 kitab juga. Dan sempat saya belajar kan. Ngaji itu masa panjang tapi ulang sikit boleh juga satu alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan saya tak panjangkan bicara. Saya tahu ringkas saja insya-Allah. Syekh mazhab Syafi'i kita dan banyaklah ilmu bermazhab dia pakar 4 mazhab tapi dia pilih Syafi'i mazhab kita. Dan alhamdulillah. Baik, kalau kita akan dengar dia, saya pun tak tahu apa dia. Tapi ketika saya mengatakan dalam besar dan ta'awani soal Mi'raj, kita akan cakap tajuk malam ini di bawah tajuk Isra Mi'raj. Tapi saya tak bagi apa-apa untuk pulang Syekh. Dan mungkin kuliah ini panjang juga, 19.30 pun. Banyak benda dia bagi, lepas tu saya terjemah lagi. Terjemah pun kadang-kadang pendek-pendek kan, tak sampai masuk pula. Panjang juga kan, tapi tergantung jalan jauh. Jadi insya-Allah lah kita mungkin akan akhirkan kuliah kita ke 19.30 kan bulan insya-Allah kita tak ada semua ni, tak ada semua kan dia sampai 19.30 insya-Allah dan insya-Allah. Malam ni sini, pada esok kalau tuan-tuan ikut lagi boleh di Masjid Ar-Rahman di Al-Umrah. Itu kita akan program di sana di Masjid Syarifah Fatimah. Esok Jumaat di sana, saya jadi imam sana dan tazkirah di sana. Malam Selasa saya ada kuliah saya di Syarifah Fatimah di Masjid Syarifah ada sana pula insya-Allah. Yang lain program lain dia boleh datang dia pantau apa ni anak murid Syekh Ustaz Fidai di Masjid Syarifah Fatimah dia anak murid Syekh dia datang sana. Bila saya serahkan mikrofon kepada Syekh insya-Allah. Mudah-mudahan malam ini kita dapat banyak benda yang akan dikupai oleh ulama yang akan memberikan tafsir macam-macam insya-Allah daripada Al-Quran sendiri insya-Allah. Maka dengan ini saya menyerahkan mikrofon kepada Syekh insya-Allah. Alhamdulillah حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه ومصطفاه وخيرته من خلقه، أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فشرح له صدرا ويسر له أمرا
وجعل المذلة والمهانة على من خالف أمره، فلا يصح ولا يجوز إيمان عبد حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا طب القلوب ودوائها، ويا عافية الأبدان وشفائها، ويا نور الأبصار وضيائها. أنت الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام. حديثي معكم عن التوحيد، عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نشرح، نفسر، نقول ما يطيب لنا وما يدور ببالنا وبخاطرنا وبعقلنا وبقلبنا حول الواحد المعبود. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ النحل قدسه والنمل مجده والحوت ناجاه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينسى. العبد ينسى وربي ليس ينسى. قل هو الله أحد يا محمد، قل هو الله أحد. ما هي أسباب؟ قل يا أيها الكافرون، ما هي أسباب؟ قل أعوذ برب الفلق، ما الأسباب؟ قل أعوذ برب الناس، ما الأسباب؟ 4 سورة في القرآن، إنبا سورة وردت فيها أمر المولى لرسول الله يا محمد قل إنبا سورة، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس، 4 سورة. السبب، ما السبب؟ لكل كلام معنى، ولكل كلام تفسير، ولكل تفسير تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العلم، أولو العقول الطيبة والإيمان الصادق. قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، 4. إلا الكفار أرادوا أن يعطلوا رسول الله عن الدعوة، فحاولوا إثبات أي منع بكل الطرق وبكل الوسائل. الله تعالى يقول في الآية 30 سورة الأنفال، آية في قبله سورة أنفال، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: الله أكبر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آية 30 الأنفال. مكر، دهاء، بلاء، خديعة من الكفار، من المشركين، من اليهود، من النصارى، من عبدة الأصنام، كفار قريش. وإذ يمكر بك الذين كفروا، الكفار ملة واحدة، اليهود، النصارى، الشيوعيون، عبدة الصليب، عبدة الأوثان، البوذيون، الصينيون، الشيوعي، كلهم أعداء دين، كلهم في نظر الله كفار، لأنهم لا يؤمنون بالله الواحد القهار.
كفار لا يؤمنون بالله الواحد القهار. مكر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. ما معنى يثبتوك؟ الإثبات مر بمراحل. المرحلة الأولى جاء كبار مكة وقالوا يا رسول الله ما رأيك تعبد آلهتنا شهرا ونعبد ربك شهرا وتكون العبادة مداورة بيننا وبينك، أنت والمسلمين اللي معاك تعبدوا الأصنام هذه شهر، وبعدين إحنا نترك الأصنام ونعبد ربك يا محمد شهر. الله أكبر. فينزل أمين الوحي والسماء جبريل على رسول الله بسورة الكافرون، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون يا محمد، قل لهم الذين عرضوا عليك هذا العرض، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. خدعة. هم لا يريدون أن يعبدوا الله ولكن يريدون أن يزحزحوا محمد وأن يجعلوه يعبد الأصنام كما يعبدونها هم. وإذ يمكر بك مكر، الله تعالى يقول مكر، يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. رأسا رد عليهم الرسول قل يا أيها الكافرون، لا، امتنع، ما قبل، ما رضي، ردهم خاسرين. الإثبات الثاني جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا محمد نحن كبراء مكة ووجهاء مكة وأشراف مكة وكبار مكة وأمراء مكة وأغنياء مكة، لا يجوز لنا أن نجلس مع بلال الحبشي العبد ومع صهيب الرومي ومع سلمان الفارسي ومع عمار بن ياسر ومع هؤلاء الفقراء الضعفاء، اطردهم يا محمد ونحن نأتي إليك. الله أكبر. فينزل المولى تعالى قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله أكبر. لا تطرد هؤلاء المساكين، لا تطردهم، إنهم يعبدون الله بحق. أما هؤلاء الكفار لا يعبدون الله بحق ولا يريدون عبادة الله. الله أكبر. محاولة إثبات أخرى، جاءوا إلى رسول الله يعرض عليه المال، جاءوا إلى عمه أبي طالب يا أبا طالب احترنا مع ابن أخيك محمد هذا، ماذا يريد؟ إن كان يريد من وراء هذا الدين أمارة يصير أمير علينا نؤمره بدون هذا الدين، إن كان يريد ملك يصير ملك علينا نعطيه الملك وهو ملك علينا من غير الدين، إن كان يريد سلطان نعطيه من غير الدين، إن كان يريد مال نجمع له أموالنا كلها ونعطيها له بس يترك هذا الدين، إن كان يريد زواج نزوجه أعلى وأغلى وأحلى بناتنا، إن كان مريض نذهب به إلى أطباء الدنيا، ولكن يترك هذا الأمر، يترك هذا الدين. يرد المصطفى صلى الله عليه وسلم على عمه لما قال له هذا العرض جاء لكبار مكة وقالوا كذا وكذا، قال يا عم كلمة المشهورة والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يتولاه الله أو أهلك دونه. إذن ما قدروا يثبتوا، ما قدروا على النبي. الله أكبر. النصارى يا محمد اعبد ننصحك المسيح الله واحد أمين، قال لهم الله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالواحد الذي لا شيء قبله. الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه، وكان ابن 12 سنة مثل شيخنا وإمامنا الشافعي أتم القرآن وعمره 12 سنة. الإمام أبو حنيفة كان عند شيخه يتعلم منه الفقه والعلوم والقرآن والتفسير والنحو والبلاغة. أيوة. فجاءه أمير البلاد وهو غضبان، قال له ماذا ما بك يا أمير الشيخ؟ قال له جاءني أناس بالله ملحدون، ناس بالله ملحدون، ناس ملحدين كفار. أيوة. وطلبوا مني عالم يجادلوه، فاختارني أنا شيخ الإمام أبو حنيفة. ويا بني أنا سأتجادل مع الكفار، مع أناس لا يعبدون الله ولا يؤمنون بالله ولا بالقرآن ولا بأي شيء. الإمام أبو حنيفة وعمره 12 سنة رأى رؤية في نفس الليلة. جاء بده يعرضها على شيخه، لقي شيخه مغموم زعلان. قال له يا شيخي رؤيا. قال اليوم ما في مجال للرؤى، خلص أنا غضبان. طب ما الذي يغضبك شيخي؟ قال له جاء إلى حاكم البلاد أناس بالله ملحدون كفار، وطلبوا من الأمير أن يحدد له عالم يجادلوه، وكان الاختيار علي أنا، وأنا غضبان لأنني سأجادل كفر لا يؤمنون بالله تعالى. قال الإمام أبو حنيفة هذا تأويل رؤياي، حلمي قد تحقق. قال له ما حلمك؟ قال رأيت شجرة عظيمة، هذه شجرة الإسلام مضيئة. قال ما إن وجدت مجموعة من الخنازير تأتي لتحك جلدها في هذه الشجرة، تريد أن تقلعها وأن تزيلها. فوقع فرع صغير من الشجرة على كل خنزير وضربه، فاختفت الخنازير وعادوا عباد لله تحت هذه الشجرة. هذا تأويل رؤياي يا شيخي. قال له ما هكذا؟ 12 سنة. قال له أما الشجرة فهي الإسلام، وأما الخنازير فهؤلاء الكفرة، وأما الفرع الصغير شجرة العلم أنت يا شيخي، وأما الفرع الصغير فهو أنا تلميذك، أنا ابنك، أنا طالبك، أنا الذي سأجادلهم وسأعيدهم بالله مسلم. أبو حنيفة جلسوا هم بيسألوا، فسألوه ما الدليل على أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ قال الله تعالى قل هو الله أحد. قالوا له احنا لا نؤمن بالقرآن، لا نريد من القرآن، نريد من الواقع، من الحياة. الله أكبر. احنا ما بنؤمن بالقرآن عشان تجيب لنا دليل من القرآن، فنريد من الطبيعة. قالوا ماشي من الطبيعة. إنباء في الحساب رقم 4، ماذا قبله؟ قالوا تيجاء 3. تيجاء قبلها كم؟ قالوا دواء. طب الدواء قبلها كم؟ قال 6 1. قبل الواحد ما قالوا لا شيء. قال لهم هذا الواحد الحسابية التي تقول له لا شيء قبله هو واحد اخترعه والذي وضعه مخلوق من مخلوقات الله. أتريدون لله الواحد الحقيقي شيء قلبه إن أمركم لعجيب. رفضوا. 4 في الحساب. ماذا قبلها؟ سألهم هم يجيبون 3. قبل 3 كم؟ 2. قبل 2 1. قبل 1 قالوا ما في قبل 1 شيء. قالوا أذن هذا الواحد الحقيقي هو الله، لا شيء قبله ولا شيء بعده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. سؤال آخر. أيوة. قالوا له سؤال ثاني للإمام أبو حنيفة. الله سبحانه وتعالى
يقول خلقت الشيطان من النار وسأعذبه بالنار، كيف يعذب الله النار بالنار؟ الله يقول أنا خلقت الشيطان من نار، ويوم القيامة أعذبه بالنار، كيف يعذبه بالنار؟ قال لكبيرهم تعال إلي هنا. أكبرهم اقترب منهم، أخذ الإمام أبو حنيفة وعمره 12 سنة طفل صغير حجر وضربه على رأسه بهذا الحجر حتى سال الدم من رأسه. قال قال له ماذا؟ قال عذبتني. قال أنت من الطين، وهذا الطين عذب الطين، ويوم القيامة يريك المولى كيف يعذب الله النار بالنار. طيب قالوا له أرنا ربك ما دام موجود، أرنا ربك ما دام موجود. سؤال ثاني، قال لا لهذا الذي قال لماذا قلت تأوهت عندما ضربتك؟ قال من الألم. قال له أين الألم؟ قال في الجرح. قال كذلك ربي في السماوات وفي الأرض، أرني الألم أريك الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. سؤال آخر وأخير أختم به، هي أسئلة كثيرة ولكن أختم بالأخير. قالوا ربك، هذا ربك يا أبو حنيفة، هل هو صلب حديد أو سائل كالماء؟ صلب كالحديد ولا سائل كالماء ولا غاز كالهواء؟ قال لهم أوصف لكم ربي؟ قالوا نعم. قال أوصف لكم ربي، هل هو صلب ولا سائل ولا غازي؟ قال لهم أما جلستم بجوار مريض قبل أن يموت؟ قالوا نعم جلسنا كثيرا. فقال الإمام أبو حنيفة كان يكلمكم وصار بعد الموت ساكتا، وكان يتحرك وصار بعد الموت ساكنا، ما في حركة. ما الذي حدث؟ قالوا خرجت روحه. قال لهم خرجت روحه وأنتم جالسين بجواره؟ قالوا نعم. قال لهم صفوا لي روح اللي خرجت منه وأنتم جالسين، هي سائلة كالماء أو غازية كالهواء أو صلبة كالحديد، حتى أصف لكم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له مثيل وليس له ولد. قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، ورجعوا للإسلام. وهذه تأويل رؤية الإمام أبو حنيفة عمره 12 سنة جاهز للكفرة. قل هو الله أحد لا شيء قبله، فرد تفرد بالألوهية وتفرد بالعبودية وتفرد بالقدرة وتفرد بالقوة، لا إله إلا الله. وتفرد الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا ملك إلا لله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الرحمن كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء ينتهي ويفنى. لذلك قل هو الله أحد، يعني لا شريك معه. قل الله الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه، ما بيحتاج لأي مخلوق، والكل يحتاجون إليه ليرزقهم، ليرحمهم، ليغفر لهم، ليفتح لهم، ليشرح لهم، ليعطيهم كل شيء من عنده سبحانه وتعالى. لذلك فرد صمد، لم يلد، لم يتزوج، ولم يكن له صاحبة، ولم يولد، ولم يكن له والد ولا والدة، ولكنه فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا أهل ولا عشيرة، ولكنه وحده سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tafsirkan apa yang yang Syekh sebut. Pertamanya mungkin kali pertama dengan bahasa Arab panjang-panjang kot. Kan saya faham daripada apa Syekh buat ni sebenarnya. Tuan-tuan, ahli syurga ni ialah orang yang bercakap Arab.
cakapan di syurga ialah bahasa Arab. Jadi kurang-kurangnya kita dengar bahasa Quran, bahasa Arab ni bahasa syurga kan. Jadi saya boleh minta Syekh berhenti untuk saya terjemah, tapi tak, saya biar Syekh cakap, sebab nak boleh dengar bahasa syurga tu macam mana. Mudah-mudahan kita jadi di syurga, mudah-mudahan kan. Mungkin ada tanya apa panjang nak cakap, nak terti tak macam mana. Jadi saya biar dulu, maksud biar Syekh pun nak cakap, bila cakap dulu bahasa Arab tu, supaya apa? Supaya kita dengar keindahan bahasa Arab tu macam mana kan. Kita baca Quran tu sedap dah sebenarnya, tapi kita faham bahasa Arab tu lagilah, sebab bahasa Arab ni bahasa syurga kan. Jadi inilah taman-taman syurga sebenarnya yang kita nak dengar, yang kita nak faham juga, supaya nanti bahasa syurga itu tak tercengang-cengang, tak gengar ni bahasa syurga kan. Baik, tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya Syekh cuba bincang kita malam ni, dia nak terang kita pasal tauhid kan. Benda asas dalam kehidupan kita adalah tauhid. Dua benda yang Syekh suruh kita pegang bagi tauhid itu ialah, Syekh kata tadi, la ilaha illallah, dan apa yang ada pada qul huwallahu ahad. Dua benda asas kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar? Baik. Syekh sebut tadi tuan-tuan, asal tauhid kita ni ialah la ilaha illallah, dan punca tauhid itu ialah qul huwallahu ahad. Memahami kedua-dua ni ialah menyebabkan kita makin faham dan kita makin kuat akidah kita. Kalau memahami kaedah qul huwallahu ahad, dan bila kita boleh faham apa itu la ilaha illallah, maka kita makin terkemai, kita makin berkejapkan tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kata apa? Maka bicara tentang Allah ni, tuan-tuan, tauhid ni, bicara pasal Allah ni bicara apa? Saya kata bicara pasal Allah ialah bicara pasal Allah ni ada ke tak ada. Bila bincang pasal Allah Ta'ala, Allah beritahu dia wujud. Maka bincang pasal tauhid ialah bincang pasal Allah ni wujud ke tak, ada ke tak ada. Ini perbincangan yang apa, yang dipanggil tauhid. Dan saya kata yang keduanya, tuan-tuan, yang kedua, yang noktah ataupun poin yang saya ambil tadi, saya kata Allah beri kat kita macam-macam, dan satu benda kita kena ingat ialah Allah ni, tuan-tuan, tak pernah lupa kita, tapi kita yang suka lupa Allah. Kita hidup semacam sebab seolah-olah tak ada Tuhan. Ada orang hidup seolah tak ada Tuhan, dia tak sembah Tuhan tu. Allah tak lupa kita, tapi kita lupa Allah. Allah tak lupakan makhluk, tapi makhluk lupakan Allah. Dan betapa ramainya orang yang hidup seolah-olah di sana tidak ada Tuhan bagi sesiapa pun, atau tak ada Tuhan bagi dia kan. Ikut suka dia nak mengaji tak mau mengaji, dia nak sembahyang tak mau sembahyang, ikut suka dia. Dia buat kerja ikut suka, seolah-olah tak ada Tuhan yang do adil, tak ada Tuhan yang do hisab, tak ada Tuhan yang akan membalas akan apa yang dia buat. Itu kehidupan setengah manusia. Karena manusia itu ada yang tak bertauhidkan Allah. Maka hidup dah ikut suka. Ikut suka dia nak buat apa-apa nak. Ini perbincangan dia. Jadi saya kata apa? Tauhid itu membincangkan Allah ni wujud ke tak. Bila wujud nak buat apa? Bila wujud nak kena sembah dia sebagai Tuhan. Maka tak sembah dia menunjukkan bahawa orang ni tidak mewujudkan Allah yang wujud itu. Tak bagi ada Allah yang ada, padahal Allah tu ada, dia buat bagi tak ada. Bila tak sembah Tuhan tu, bila tak ikut akan ketaatan pada Tuhan yang bernama Allah Ta'ala, tak ikut Allah, tak taat Allah, itulah cara bagaimana orang tu menghilangkan Tuhan yang memang wujud itu. Maknanya tak sembah Tuhan ni buat bagi Allah tak ada lah, mana-mana. Tak sembah Tuhan, tak mau ikut segala hukum hakam Allah, bermakna orang tu tidak mengadakan Allah, tidak mau mewujudkan Allah yang maha wujud. Ini maksud daripada perbincangan Allah ni ada tak ada. Maka tuan-tuan Allah sekalian, apa saya kata tadi tuan-tuan, dalam Al-Quran kita bincang dalam apa yang saya sebut tadi, ada 4 perkataan qul. Qul huwallahu ahad. Lagi qul ya al-kafirun. Belum tentu kan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Ada 4 qul. Ada 4
4 qul. Maka Syekh kata apa tuan? Apa dia qul ni? Apa sebab diturunkan pada ayat Quran ada 4 qul. Qul. Tu juga dalam Quran pun ada qul. Maka Syekh kata setiap kalam Allah ni ada makna, ada maksud. Hingga satu perkataan pun dia ada makna dia. Qul itu ada makna. Qul lah makna apa? Qul makna Nabi ni nak kena cerita, nak kena habang. Maka sesiapa yang mengikut Nabi SAW, dia akan menghabarkan sesuatu pasal Allah pada hamba-hamba lain. Siapa ikut Nabi Muhammad SAW, dia akan bercerita pasal Allah. Cerita kat siapa? Cerita kat isteri dia, cerita kat anak pinak dia, dia cerita kat orang semua tentang Allah. Sebab qul itu kena cerita, kena beritahu, kena habang siapa Tuhan. Maka siapa ikut Muhammad, dia akan cerita. Dia akan cerita siapa Allah Ta'ala dekat keluarga dia. Siapa ikut Muhammad. Tapi siapa yang tak mau ikut Muhammad, dia tak cerita apa, dia balik sengam. Tak pernah habang Allah tu siapa dia, tak pernah habang Muhammad tu siapa dia, tak pernah habang Islam tu apa dia tak pernah habang. Sebab dia tak ambil peranan qul, dia tak ceritakan, sebab dia tak ikut Nabi. Maka siapa ikut Nabi Muhammad SAW, dia akan balik, dia mengaji, dia boleh cerita keluarga dia, Allah begini, Islam begini, Nabi begini, dia cerita. Baik, qul ini bermakna apa tuan? Qul bermakna katakan. Qul makna bagi tahu. Ya Muhammad bagi tahu kepada orang kafir semua. Kerana apa tuan? Kerana mengapa dikatakan qul? Syekh cuba tak Syekh tafsir qul saja. Dia qul saja malam ni. Dan saya pun begitu tak dalam cerita panjang-panjang bab ni sebab banyak sangat ya. Dia punya tafsir tu macam-macam yang Syekh sebut tadi. Baik, bila qul ni makna apa? Beritahu orang. Pasal apa kena beritahu? Saya kata pasal apa kena beritahu? Pasal ada orang tak beriman, ada orang tak mau beriman, ada orang tak mau iman. Maka kita kena habang lah. Saya kata kena habang lah iman tu apa dia, supaya anak cucu kita ni jadi orang beriman. Bila beriman? Bila pi habang kat mereka tentang Allah, tentang Nabi, tentang Muhammad, tentang Islam, pi habang. Barulah orang-orang yang tahu bahawa Muhammad, tahu Allah Ta'ala, tahu Islam, dia tak lawan balik. Yang lawan Allah ni pasal apa? Pasal tak tahu. Pasal apa tak tahu? Pasal tak pernah dibagi tahu. Ini kesilapan kan? Maka Muhammad itu memberitahu apa saja pasal Allah atas perkataan qul. Pasal apa turunnya qul? Kerana orang kafir lawan Allah Ta'ala. Orang kafir tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir tak mau ikut apa yang Allah nak. Dan keduanya saya kata qul ni mai kerana orang kafir cuba ganggu iman orang Islam dengan berbagai cara. Depa nak rosakkan akidah orang Islam. Depa nak rosakkan akidah orang Islam kita sekalian. Kan? Zaman dulu sampai lah. Maka tak mau bagi rosak, tak mau bagi rosak iman keluarga kita, tak mau bagi rosak iman orang kampung, kena cerita, kena habang, kena beritahu Allah tu siapa, Islam tu apa, Nabi tu siapa, kena cerita. Sebab qul tu suruh kita bagi tahu. Memang Allah katakan Muhammad, Nabi SAW, tapi qul pada Muhammad itu juga pada umat dia. Kita kena cerita, mengaji, balik ceritakan anak cucu siapa Allah Ta'ala. Ini kewajipan. Ini kewajipan semua orang yang mengaku dia Islam. Baik tuan-tuan Allah sekalian, maka datangnya atau mai ayat-ayat Allah Ta'ala cerita pasal tauhid ni. Sebab apa Allah ni banyak cerita pasal tauhid? Sebab antara jalan cerita dia ialah, tuan-tuan tengok saya kata tadi ayat 30 surah Al-Anfal. Ayat 30 surah Al-Anfal cerita tauhid. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru. Allah sebut gitu kan. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Maksudnya ialah apabila orang kafir itu cuba memperdaya orang Islam. Berperdaya maknanya menipu orang Islam. Dia bertipu orang Islam supaya tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang kafir punya cerita nah. Dia akan buat supaya orang Islam tak beriman. Mereka tak beriman, mereka akan buat orang Islam juga tak beriman. Mereka akan cari jalan
Maka Allah kata kepada Nabi SAW, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ketika mana orang kafir berbuat tipu daya kepada orang Islam. Sebab itu Allah turunkan ayat cerita pasal qul. Kan? Maknanya apa yang saya cuba bagi tahu, tuan-tuan, kalaulah kita tak mau anak cucu kita ditipu oleh orang kafir, kalaulah kita tak mau anak cucu kita ni diperdaya oleh orang kafir hingga tak beriman pada Allah, maka wajib atas kita khabarkan, ceritakan, qul, bagi tahu anak cucu kita siapa Tuhan. Kalau tidak mereka gelong, kalau tidak mereka tak beriman dengan Allah nanti. Maka gagal memberitahu siapa Allah, di sana akan menyebabkan anak cucu kita jadi orang kufur, tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lah, bahaya. Baik. Kemudian saya kata lagi, bila turun ayat 30 ni, surah Anfal, Allah habaq tentang tipu daya orang kafir. Allah beritahu tentang makar dia mereka. Dia makar ni maknanya tipu daya, perkena. Mereka akan buat macam-macam, tipu hela supaya orang Islam tak beriman. Maka disebabkan itu Allah turunkan 4 qul ni supaya Nabi cerita Islam, cerita Allah, ceritakan apa tentang agama pada orang Islam, supaya apa? Supaya isbat, supaya ada tauhid. Cerita ni, qul ni, katakan Muhammad, qul ni saya kata wala pendek pun, walaupun satu perkataan, tapi pada dia ada isbat. Apa isbat? Nak cerita pasal Allah, tetaplah bertuhankan Allah pada perkataan qul. Maknanya maksud Syekh, bila kita nak isbatkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, benda ni kena cerita, kena habang, kena beritahu, baru boleh isbat, baru boleh tetapkan iman. Kan? Baru boleh tetap, kalau tidak tak tetap. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, iman pada Allah ni kena isbat. Apabila isbat, tetap, tak bergoncang, tak bergoyang. Di iman ni tauhid. Baik. Apa kata Syekh lagi tuan-tuan tentang iman ni? Isbat yang pertama, qul yang pertama atau 4 qul ni, ulang balik, 4 qul ni perkataan yang menunjuk pada isbat. Qul huwallahu ahad. Qul tu maknanya isbatkanlah kamu ya Allah, Allah ni satu. Qul a'udzu birabbil falaq, isbatkan Allah ni dialah menjadikan malam. Qul a'udzu bin nas, isbatkanlah Allah ni, katakanlah isbatkanlah Allah ni sebagai Tuhan segala manusia. Qul ya kafirun, isbatkanlah Allah ni wahai orang kafir, tetapkanlah kamu mengaku bahawa Allah Tuhan. Orang kafir tak mengaku Allah Tuhan, pasal mereka iman mereka bergoyang, iman mereka bergoncang, atau tak ada iman langsung. Maka nak tetapkan iman, kena qul. Abda qul ni pada kalimah qul ada isbat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama kata saya tambahkan, ulama ni suruh kita rajin baca 4 qul tu. Kan, tidur malam, makik pagi, baca qul. 4 qul ni baca pasal apa? Bukan baca biasa, baca kerana nak awak mai isbat iman pada Allah Taala. Kalau malas baca tak payahlah. Kan, maka makik pagi baca qul Allah, al-falaq, an-nas, al-kafirun, baca. Mana-mana qul yang ada 4 qul ni kita baca. Sebab poin dia pada siapa rajin baca 4 qul ni, maka iman dia tetap, iman dia isbat. Ini yang disebutkan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama, isbat yang pertama. Orang kafir ni tuan, syekh tadi, qul ni untuk isbat. Pasal apa? Kerana pertama, orang kafir ni duk kacau iman orang Islam. Satu hari mai orang kafir katakan Nabi SAW. Ni cerita pasal turun 4 qul ni. Satu hari mai orang kafir jumpa Nabi SAW. Kata, ya Muhammad, hang ni macam mana hang ni? Ni dia kacau Nabi, dia kacau orang pengikut-pengikut Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Nabi bersama dengan sahabat, mai orang kafir, mai cerita apa? Ya Muhammad, hampa ni macam mana? Saat sembah Tuhan belah kami, sebulan sembah Tuhan hampa, sebulan Tuhan kami. Siapa jadi tuan-tuan? Pasal solat ketika itu menghala ke Baitul Maqdis. Kan? Daripada Makkah Baitul Maqdis. Walaupun Nabi di Madinah,
pindah daripada Mekah ke Mekah kemudian Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan, Baitul Maqdis ni tempat orang Yahudi, tempat orang Kristian. Maka Yahudi Kristian kata kat Nabi SAW, hampa ni macam mana? Semua kata sembah Tuhan, tapi sembah Tuhan kami belah Al-Quds tu. Jadi mereka main buat tuan-tuan, tujuan mereka kata ni sebab mereka nak goncangkan iman orang Islam, supaya orang Islam tak yakin dah Muhammad ni menipu agama ni. Saya sembah Tuhan tu, saya sembah kau ni, saya sembah kau tu. Ni dia panggil makar, dia bagi tipu daya. Orang kafir dia akan buat bagi kita ni, Islam kita ni goncang dengan tashkik, dia bagi dengan apa? Dengan syak. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, pertama orang kafir mai kacau orang Islam. Maka turun ayat qul ni, nak abang kata supaya Nabi bagi tahu, ya sahabat-sahabatku sekalian, Allah itu satu. Bukan sembah Tuhan banyak. Bukan sembah Tuhan tu bagi banyak, sana Tuhan sini, bukan. Kita sembah sana, Tuhan tu satu. Maksudnya Tuhan itulah yang menjadikan orang kafir tu, Tuhan tu jadikan kita sekalian, dan Tuhan kita jadikan alam. Maknanya sembah Tuhan yang kita kata sembah betul apa, menghala ke Baitul Maqdis, sebab nak mengaku bahawa Allah ni Tuhan satu, bukan banyak Tuhan. Orang kafir main nak bagi kita kacau kita, sebab iman kita dah jadi kacau. Tapi Nabi kata, ketahuilah bahawa qul itu, tetapkanlah, isbatkanlah hati kamu bahawa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah satu je, tunggal dia. Bukan ada banyak Tuhan macam tu, Tuhan sembah tak ni, sembah Tuhan ni, tidak, satu je Tuhan. Itu sebab turun qul. Jadi tuan-tuan, isbat yang pertama pasal apa? Pasal orang kafir goncangkan iman orang Islam dengan kata sembah Tuhan banyak. Isbat kedua, Nabi ni nak tetapkan sahabat yang kedua. Sebab penipuan orang kafir yang kedua adalah apabila orang kafir mai kat Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, dia kata apa? Ya Muhammad, hang tengok kawan-kawan hang pengikut Islam ni, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, kan, Salman Al-Farisi, ni semua orang miskin semua ni. Ni semua orang miskin. Maka ya Muhammad, tengok kami. Ni macam orang ini, tengok kami. Dia kata apa? Kami tak sembah Tuhan, pun kami kaya. Sembah Tuhan miskin. Kata sembah Tuhan Allah, kata ada Tuhan Allah, Allah bagi apa kat hamba. Kami tak sembah Tuhan tu kaya, hampa sembah Tuhan Allah miskin. Jadi kacau tuan-tuan, iman kacau lah. Bukan lah ni gitu dulu, dia gitu dah. Dia main bagi apa? Bagi ragu-ragu orang Islam. Maknanya dia babak, sembah Allah jadi miskin, sembah Tuhan berhala jadi kaya. Kan? Jadi benda tu berlaku lama dulu. Di zaman Nabi sudah kacau lagu tu dah. Hari ni pun sama juga. Orang kafir kata orang Islam sembah Tuhan tak kaya pun, ni tak sembah Tuhan jadi kaya lagi. Jadi benda ni sama. Jadi tuan-tuan, iman sama aja dulu dengan Allah ni. Jadi isbat ini maksudnya tetap. Turun ayat Allah, qul huwallahu ahad. Cerita bahawa kat Nabi, cerita kat sahabat-sahabat bahawa Allah tu satu. Sembah Allah bukan pasal nak kaya, sembah Allah pasal kita hamba. Orang kafir sembah Tuhan pasal nak kaya kot. Jadi salah. Okay, saya nak tambah tuan. Kita sembah Tuhan pasal bukan nak kaya. Tapi ada orang sembah Tuhan pasal nak kaya. Baik, apa dia bahayanya? Ada orang salat duha pasal nak kaya. Salah pada segi undang-undang Islam. Sembahyang duha pasal nak kaya, ni macam orang kafir pasal sembah Tuhan pasal nak kaya. Sedangkan kita sembah Tuhan bukan pasal kaya miskin. Sembah Tuhan pasal tanggungjawab, dia Tuhan kita hamba. Baik tuan-tuan, inilah masalah iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila orang kafir mai jumpa Nabi, jumpa sahabat-sahabat, dia berkata apa? Sembah Tuhan tak kaya, hampa miskin juga kami kaya. Maka Nabi ni Allah terangkan dekat Nabi supaya Nabi terang kat sahabat, tetapkanlah iman kamu. Walau apapun orang kafir mai kata, tetaplah iman dengan Allah Taala, jangan goncang. Qul huwallahu ahad, katakan Allah tu satu lah. Allah tu yang boleh. Allahu Samad, Allah tempat kita minta. Nak minta apa keadaan? Nak minta kaya, minta keadaan, minta apa minta. Ini maksud ayat qul huwallahu ahad, untuk isbatkan iman para sahabat yang mula goncang kerana tipu daya orang kafir. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, isbat yang ketiga. Ada 3 isbat di sini. Tujuan qul ini ada 3 isbat. Isbat pertama pasal depa kacau orang Islam, dia kata hampa sembah Tuhan ni. Isbat kedua sebab dia kata sembah Tuhan tak kaya. Nak tetap. Nak tetap hati.
Kemudian isbat ketiga, benda jadikan Nabi sendiri. Yang ni apa dia? Apabila Islam mula disebar oleh Nabi SAW, saya kata tadi, waktu tu orang kafir mula takut. Bila dia takut, dia menyumpah Abu Talib. Dia kata, ya Abu Talib, bagi tu Muhammad suruh tinggalkan dakwah Islam. Tinggalkan. Ya Muhammad, bagi tu Muhammad itu, bagi tu cucu kamu ni, tinggalkan ajak orang pada Allah, tinggalkan dakwah ajak orang sembah Tuhan tu, tinggal. Pasal apa? Pasal orang-orang yang lain ni mulalah ikut dia. Kami risau, ramai turut dia, tak ikutlah Tuhan kami ni. Jadi dia kata, kalau Muhammad itu mau tinggalkan dakwah, kalau Muhammad mau tinggalkan seruan orang ajak pada Allah, kami sanggup bagi reta kalau dia mau. Kami sanggup bagi wanita, perempuan kalau dia mau. Dan kami sanggup bagi kerajaan, tahta kerajaan kalau dia mau. Habaknya. Kalau dia mau, kami bagi tiga-tiga tu. Maka turun ayat Allah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas, Qul ya kafirun. Turun qul ni semua ni pasal nak isbatkan hati Nabi SAW bahawa Allah itu satu. Maka sebab tu Nabi kata, apabila iman dia kuat, dia kata kat tuan dia, kalaulah mereka boleh turun bulan ke tangan kiri aku, matahari tangan kanan aku, mereka boleh buat macam-macam, mereka boleh buat, mereka suruh aku berhenti dakwah, tarik orang pada Allah. Kalau mampu dia buat lagu tu pun, tidak akan aku berhenti berdakwah, kerana Allah ni satu. Nak ajak manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mailah kat mana pun, bagilah RM2 macam mana pun, suruh aku tinggalkan seruan aku pada orang supaya orang sembah Allah, suruh aku tinggalkan, aku tak tinggal. Mana ni apa dia? Ni isbat dia panggil. Isbat maksud apa? Tetap bertuhankan Allah walau diuji dengan harta benda, walau diuji dengan wanita, walau diuji dengan pangkat kekuasaan, dia tetap nak Allah sebagai Tuhan. Inilah dipanggil isbat yang ada pada kalimah qul, yang disubscribe oleh Syekh malam ni. Baik, tuan-tuan Allah sekalian. Maka tuan-tuan, bila mana orang kafir tak terima juga Islam, turun ayat. Bila tak mau juga, turun ayat. Ayat apa turun? Lepas ajak orang pada Allah tak mau juga, turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan syaitan tadi, bila dia ajak orang Islam, orang kafir tak mau pada Islam juga, tak mau juga, lawan juga, turun ayat ke dia, jelas ke turun ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya Muhammad, bagi tu orang kafir ni, kami takkan sembah Tuhan yang hamba sembah. La a'budu ma ta'budun, wala antum bidu'ana ma a'bud, wala ana bidu'an ma abadtum. Hamba sembah Tuhan tu kami takkan sembah. Buat ke mana kami takkan sembah Tuhan yang hamba sembah. Kalau hamba tak mau sembah Tuhan kami juga takkan sembah Tuhan hamba. Sebab Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud qul ya kafirun. Turun mai qul ni pasal orang kafir tak mau terima Allah sebagai Tuhan. Kan dia pada peleceh orang Islam pula. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, sebab itu dia tak mau terima Islam, tak mau terima iman. Saya kata pada orang yang tak mau baca, pada orang yang tak mau beriman ni, baca qul ya kafirun. Tujukan supaya dia ni bertukar kufur, dia tukar jadi iman balik. Kita mungkin ada orang yang lawan Islam, ada orang yang tak mau pada Islam, kan? Maka boleh baca qul ya kafirun. Hampa-hampa kami. Tapi Allah beri hidayah pada mereka itu supaya mereka jaga Islam, mau Islam, sayang Islam balik. Baik, tuan-tuan Allah sekalian, ini benda yang yang disebabkan benda-benda ni semua, maka isbatlah Nabi SAW supaya bertuhankan Allah Ta'ala. Bila mana ajak orang kafir tak mau juga sembah Allah, lepas tu baru Allah turunkan qul huwallahu ahad. Tuan-tuan tengoklah muqaddam kan, saya tambah muqaddam. Al-kafirun dengan qul Allah mana dulu? Ku tertib dah. Qul Allah dengan qul kafirun mana dulu? Kafirun dulu. Betul qul Allah. Maknanya al-kafirun turun dulu. Ajak orang kafir pada Allah Ta'ala tak mau juga, hampa sembahlah Tuhan hampa, kami sembah Tuhan kami. Lepas turun ayat qul Allah mengisbatkan sembahan kita pada Allah, bahawa Allah ni Tuhan yang satu. Hamba tak mau sembah tak apa, kami sembah Tuhan tu. Tuhan yang bernama Allah, Tuhan yang mengqadakan segala hajat manusia. Allahus Samad, dialah segala-galanya, dialah yang memberikan segala-galanya pada kita sekalian. Tuan-tuan sekalian,
Contoh pasal iman ni juga di zaman Abu Hanifah. Di zaman seorang ulama nama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni macam saya kata tadi, macam Imam Syafi'i lah. 7 tahun sampai Quran dah. 7 tahun sampai Quran. Imam Syafi'i pun, Imam Abu Hanifah pun sama juga, 7 tahun sampai Quran. Baik. Di ketika kecil dia, ketika itu ada seorang yang kufur pada Allah Ta'ala. Dia cabar semua ulama-ulama yang ada dalam Baghdad, di negara Iraq waktu tu, untuk berhujjah tentang Allah, tentang Tuhan. Banyak ulama-ulama yang kalah. Banyak ulama-ulama yang kalah dengan hujjah ni. Maka raja sedih. Pasal ulama tak ada dah yang nak lawan hujjah dengan orang kafir ni. Jadi dihimpunkan semua ulama-ulama dalam kota Baghdad, cari siapa boleh lawan hujjah dengan kawan tadi. Maka semua orang tak ada, semua ulama semua tak berani. Semua tanya ada lagi tak ulama lagi, ada lagi ulama tak yang sanggup. Tiba-tiba ada seorang kata, ya Amir, wahai raja, ada seorang lagi ulama yang kita tak ada di sini. Seorang lagi, tapi dia kecil lagi, umur dia baru 10 tahun. Dia ni seorang, tapi dia ulama, dia hebat ilmu dia, umur muda lagi. Kami tua-tua dah, dia muda lagi. Dia tak ada sini. Kami kita raja saya panggil dah. Raja pergi panggil dah budak yang kata hamba kata ulama ni, nama dia siapa dia? Dia Abu Hanifah. Hanifah kecil lagi 10 tahun dia. Maka dia pun dia tanya raja, pasal apa raja? Wahai raja, pasal apa? Raja kata, aku sedih lah pasal ada orang tu kacau Islam, ajak orang tak beriman jadi tak beriman balik ni. Jadi aku sedih pasal ramai turut dia. Aku himpun ulama lawan dia, semua kalah habis. Jadi dia pakai khabar, kamu Abu Hanifah boleh bantu lah. Boleh bantu kami kot, bantu Islam kot. Abu Hanifah kata apa? Wahai tuanku, semalam aku mimpi. Abu Hanifah kata, semalam aku bermimpi ya. Raja kata, mimpi apa? Dia kata, semalam aku mimpi pokok besar. Satu pokok besar yang disondoi, ke bahasa kampung lah. Satu pokok besar yang cuba ditumbangkan oleh seekor babi. Pokok besar kan, babi ni main nak sondoi pokok begitu balik. Tapi tiba-tiba bila nak sondoi pokok tak jadi apa, luruh rantin kena babi itu, lari gitu je. Semalam aku mimpi yang tu. Maka dia cerita kat raja, sebenarnya wahai tuanku, wahai Amir, sebenarnya Allah akan utuskan aku untuk lawan dia. Aku kecil lagi, tapi dia kata pokok tu ialah Islam. Kawan kafir tadi seumpama babi yang nak kacau Islam. Yang memang dia kata dengan izin Allah akan ku lawan dia. Maka tuan-tuan, cerita tu dia ada banyak versi. Jadi kawan ni pun esok dia atok lah berbincangan, jumpa lah nak berhujah kan. Maka tanyalah orang kafir ni, tanya Allah ni ada tak ada, Allah ni wujud tak wujud kan. Apa Abu Hanifah buat? Dia tanya lagi soalan kedua. Syaitan itu, iblis buat pada api. Maka kalau masuk neraka tak jadi apa lah pasal api dengan api kan. Ni hujah orang kafir lah kan. Iblis buat pada api. Kalau masuk neraka pun tak ada masalah pasal api dengan api mana sakit. Maka Abu Hanifah buat apa? Abu Hanifah nak jawab soalan, ringkas dia. Abu Hanifah panggil dia mendekat. Abu Hanifah ambil batu, katuk kepala dia. Ambil pasyak keras ni, katuk kepala dia berdarah. Maka kau ni marah dia, hamba apa aku ni katuk kepala aku ni. Dia kata, buat pasal apa? Sakit kau? Sakit lah. Katuk kepala, betul sakit lah. Dengan kayu, dengan tanah keras pula, katuk kepala dia. Abu Hanifah kata apa? Abu Hanifah kata, kamu kata iblis itu daripada api, neraka pun api. Tentu tak sakit. Kalau kita nak masuk neraka, iblis masuk neraka tak sakit lah. Sekarang aku katuk kepala hang. Tadi hang kita manusia buat pada tanah. Tanah ni aku minta kepala hang, tanah dengan tanah. Siapa sakit? Ada hujah daripada Imam Abu Hanifah kan. Tanah ni, tanah keras ni tanah. Kita buat pada tanah. Macam mana tanah boleh sakit dengan tanah? Macam mana boleh sakit? Hang juga tanah. Maka nak jawab apa kata?
nak bagi tahu bahawa neraka itu walaupun iblis itu daripada api, tapi neraka tetap membakar dia. Nah, contoh gitu kan. Hujah logik. Sebab kawan-kawan tadi dia tak beriman pada Allah ni, orang Quran kan dia beriman. Main Quran, awak baca Quran dia tak beriman. Jadi nak pakai logik akal, maka Imam Abu Hanifah buat gitu lah. Katuk kepala dia baru dia rasa. Lepas tu darah meleleh. Imam Hanifah tanya, sakit tak? Sakit. Maka Abu Hanifah kata, sakit tak mana? Al-Fatihah sakit tak mana? Sakit semua. Dia kata sakit semua. Maka Abu Hanifah kata, begitulah Allah Ta'ala ada di semua tempat, wujud tapi tak nampak, macam orang sakit tapi tak tahu sakit tak mana. Itulah Allah Ta'ala. Dia jawab gitu, dah tauhid nak. Tuan-tuan sekalian, begitulah hujah-hujah ulama kan, untuk apa? Untuk memberitahu bahawa Allah ini Tuhan yang satu. Baik, Allah ni Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang segala-galanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ketahuilah bahawa iman itu, saya kata tadi, kalau kita nak tarik balik pada hari ini, ketahuilah iman orang Islam sentiasa nak dirosakkan oleh orang kafir. Ini moral cerita atau moral pada benda yang Allah sebut dalam Al-Quran. Orang kafir sentiasa fikir nak pelingkup iman kita lagu mana. Kita pula tak fikir nak jaga iman macam mana, saya kata tadi. Orang kafir duk fikir nak pelingkup, kita pula tak fikir nak sabit, nak isbat iman lagu mana. Mengaji, kalau saya tambah mengaji pun tak mau, semayang pun tak mau, masjid pun tak mau, apa pun tak mau, nak tambah iman ke mana. Quran tak mau baca, nak tambah iman ke mana. Sedangkan tambah baca Quran tu tambah iman, solat tambah iman, ngaji tambah iman, semua tak mau buat. Maka kalau gitu tambah iman macam mana, nak terkuat iman macam mana, dan isbat iman tu macam mana. Jadi poin dia pada tuan-tuan, Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Tauhid pada dia benda yang paling wajib, dan benda iman wajib dipelihara. Dan jagalah iman saya mati, kerana Allah itu Tuhan yang sebenar-benarnya. لذلك الله سبحانه وتعالى كان يؤيد المصطفى صلى الله عليه وسلم بتأييده من السماء. قل وردت في 4 سور في بدايتها، قلنا الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس. أما قل وردت كذلك في أوساط السور. كفار مكة لما دعاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم للتوحيد، فكانوا يطلبون من الرسول معجزات، وقالوا لن نؤمن لك، سورة إسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. شوف رد المولى تعالى له الآية التي بعدها، قل هل كنت إلا بشرا رسولا. تطلب مني كل هذا، أنا بشر ولكني رسول، إني رسول الله إليكم. الله أكبر. أهكذا الكفار يطلبون المعجزات حتى يعرقلوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة سورة الكهف 110 صفحة 304 آخر الصفحة على اليسار، يقول تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. يا رسول يقول يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. توحيد. محمد يقول للناس جميعا إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وكذلك يقول تعالى في مطلع سورة البينة، يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عبادة التوحيد.
واحد أحد، لا فرد، لا شريك، لا صاحبة ولا ولد. هكذا المولى تعالى. لذلك يقول تعالى في آخر سورة الإسراء آية 110 و111، آخر آيتين، صفحة 293 مصحف المدينة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه علامات التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله 24 حرف. لا إله إلا الله محمد رسول الله دواب لو إنباء حروف دواب لو إنباء حروف. والليل والنهار 24 ساعة، والليل والنهار دواء بلو إنباء جام. الله أكبر. فما من عبد مؤمن يقول لا إله إلا الله شرع التوحيد في ساعة من ليل أو نهار إلا ورب العالمين يقول: عبدي قد غفرت لك ذنوبك كبيرها وصغيرها عمدها وسهمها خفيها وجهرها بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مغفرة، كفارة للذنوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله 12 حرفا، دواب لاص حروف. محمد رسول الله كمان دواب لاص حروف 12. لا إله إلا الله محمد رسول الله 24 حرف. فعندما نقول لا إله إلا الله ونعبد الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويطهر قلوبنا ويردنا إليه ردا جميلا ويحفظنا من كل شيء. هكذا. ما معنى لا إله إلا الله؟ شو معنى؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا رازق إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا رافع إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا خافض إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا نافع إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا ضار إلا الله. لا إله إلا الله لا يعني لا رحمة إلا بيد الله. لذلك لا إله إلا الله أقولها وحدي. لا إله إلا الله أدعو بها ربي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي يوم الحساب، يوم العتاب، يوم العقاب، يوم لا ينفع المرء إلا ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. توحيد لله، إسلام. لا يوجد دين إلا الإسلام. قال تعالى سورة العمران آية 18 لم الإبلاغ، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى أيضا في آل عمران: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة
يقول تعالى أيضا في آخر آية نزلت من الأحكام، الآية رقم من سورة المائدة صفحة 107 على اليمين، أول الصفحة، مصحف المدينة 107 الصفحة، الآية دواء الصفحة دواء من سورة المائدة 107. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. ما في دين إلا الإسلام. إبراهيم عليه السلام يطلب الإسلام، وإذ يرفع الصفحة 20 مصحف المدينة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذا الإسلام توحيد واحد، إبراهيم وإسماعيل. أيوة، إبراهيم ربنا يختبره: هل أنت مسلما حقا؟ يقول تعالى بعد ذلك ب3 آيات، تيجي آية وبعدين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخير آية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك توحيد وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا توحيد ونحن له مسلمون. إذا الإسلام، عيسى كان مسلما، الحواريين مسلمون. فلما آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. من واحدة. أخير المائدة: وإذا أوحيت قبل صفحة 126 قبل الأخير بصفحة، أخير المائدة: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذن عيسى مسلم، حواريين مسلمين، موسى مسلم، عيسى مسلم، إبراهيم مسلم، يعقوب مسلم، كله مسلم، ما في نصارى، ما في يهود. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن شاء الله. Baik, bahagian kedua yang saya mungkin saya tak terjemah semua kan, kalau masa kita terjemah panjang. Apa yang saya sebut tu saya sebut sikit je lah, nanti dalam kuliah ke depan saya panjang-panjangkan cerita, dan insya-Allah malam ni kita tak terjemah semua. Minta maafnya sebab terjemah semua 10 pun nak habis dah. Lambat dah. Baik. Saya ambil sikit je insya-Allah. Baik, maka apa ada yang saya sebut tadi tuan-tuan, bahawa sesungguhnya ayat Quran ni tuan-tuan, saya kata apa, dalam ayat Quran ni kebanyakan ayat Quran cerita pasal iman. Baik, banyak ayat Quran cerita pasal iman, pasal tauhid. Sebab itu baca Quran tu kebanyakan ayat Allah Taala pasal dia akan bawa pasal iman. Sebab itu baca Quran tambah iman. Sebab itu kita nampak dengar tadi ni Syekh kaitkan ayat ni semua cerita pasal iman. Surah Isra tadi Syekh sebut, surah Isra, surah Al-Bayyinah, surah Al-Kahfi, surah Al-Maidah, semua tiap-tiap surah tu ada iman. Tiap surah ayat tu ada iman dengan Allah. Sebab tu seulang balik apa Syekh kata apa, dan ulama-ulama sebelum sebut, siapa baca Quran tambah iman, siapa tak baca Quran runtuh dan ranaplah iman dia. Tak ada iman, tak baca Quran ni. Jadi satu jalan untuk tambah iman ialah Quran. Baik. Maka ayat Quran ni banyak cerita pasal iman. Antara yang Syekh sebut tadi surah bantuan, saya tak sebut semua ayat tu lah, cuma tuan cari dah. Surah Isra, surah Al-Kahfi ayat terakhir, qul ana basyarum mislukum yuha ilayya annahu ilahu wahid
Ayat terakhir surah Isra ayat ke-110 pun cerita pasal iman. Apa ayat tu kata? Faman kana yarju liqa rabbih, ayat terakhir. Siapa nak jumpa Tuhan, nak jumpa Allah Taala, dia kena jaga iman dia. Qul ana bashar mislukum yuha ilayya annahu ilahu wahid. Nabi kata, ya Muhammad, Allah Ta'ala suruh dan Nabi beritahu kita semua, manusia, bahawa Muhammad tu hanyalah manusia biasa yang disuruh oleh Allah menyampaikan wahyu Allah Ta'ala. Dan apa wahyu Allah? Ilahun wahid. Allah tu satu. Tuhan tu Allah Ta'ala tunggal. Ini kerja Nabi, dia bawa orang pada ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada tauhid. Dan saya kata tadi, kalau tengok ayat terakhir surah Al-Kahfi tu, apa Allah kata? Barang siapa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa-siapa yang nak harap jumpa Allah, Allah sayang dia, Allah terima dia, Allah redha dia, matilah dengan beramal soleh. Amal soleh itu adalah tauhid. Matilah kamu pada apa? Pada amal soleh. Yang mana amal soleh itu kena ada tauhid kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka siapa mati dengan tauhid, maka selamatlah jumpa Allah. Siapa mati tak bawa tauhid, dia tak selamat untuk jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ini maksud daripada firman-firman Allah yang Syekh sebut tadi. Baik, Syekh kata juga tuan, Syekh kata tadi, kalau kita tuan kira lah la ilaha illallah tu ayat tauhid kan, zikir tauhid tu la ilaha illallah. Tuan pernah kira tak? Syekh kata tadi, pernah kira tak la ilaha illallah tu ada berapa huruf? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada berapa huruf? Jawab dia ada 24 huruf. La ilaha illallah tu 12, Muhammad Rasulullah pun 12. 24. Sebab apa tuan? Maka sebab tu Nabi kata, siapa-siapa yang rajin tu kata la ilaha illallah setiap hari, sekali kata tu, sekali dia kata seolah-olah dia berkata dengan 24 huruf tu, seolah yang Nabi kata apabila kau sebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekali je, tu ada 24 huruf, maka Allah akan hapuskan dosa kamu yang satu hari. Sebab satu hari ada 24 jam. 2 hari 4 sehari ada 24 jam. Maka la ilaha illallah ada 12, Muhammad Rasulullah pun ada 12. Sabar dia sebut dia, Allah ampun dosa sehari. Sebut kali kedua, ampun dosa pula hari kedua. Sebut kali ketiga, ampun pula dosa ketiga. Kalau rajin 100 kali, maka 100 hari lah Allah ampun dosa dia. Kalau sehari sekali, kalau sehari 100 kali, 100 dosa 100 hari dosa Allah ampun. Kalau rajin zikir la ilaha illallah 1000 kali, maka 1000 hari lah Allah ampun dosa kita yang dulu. Ini sebut Nabi habaq dalam hadis, siapa rajin berzikir la ilaha illallah, Allah ampun dosa dia. Kerana la ilaha illallah ada Muhammad tu, Muhammad Rasulullah tu ada 24 huruf yang sama dengan 24 hari, 24 jam. Maka Allah kata dalam syariat kata tadi, siapa-siapa yang kata lagu tu, Allah sendiri kata dekat malaikat dia, siapa yang kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah kata aku Allah Ta'ala akan ku ampunkan dosanya yang sehari ataupun sebanyak mana yang dia baca, sebanyak mana yang dia sebut, akan ku ampunkan dosanya sekalian hari. Maka saya kata lagi, la ilaha illallah itu pelihara daripada dosa. Maknanya siapa rajin sebut la ilaha illallah, maka terpelihara daripada dosa. Dosa dia Allah ampun. Dia sebut lagi, Allah pelihara dia untuk tak berdosa lagi hari-hari nak mai. Maka siapa rajin zikir kalimah tauhid tu, Allah akan jadikan dia sebagai orang yang selamat daripada berdosa yang berat-berat, atau selamat pada dosa-dosa yang kita tak mau, dosa-dosa yang kita takuti, dosa-dosa yang kita bimbangi. Cara nak selesaikan masalah dosa ialah, cara dia ialah tauhidkan Allah di sebalik kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu cara-cara yang saya bagi. Kemudian saya kata lagi tuan, ketahuilah kalimah ni, kalimah la ilaha illallah ni pada semua tempat. La ilaha illallah kalimah tauhid itu pada semua tempat. Saya kata apa? Hiduplah dengan kalimah itu. Sebab nanti kau nak mati dengan kalimah itu juga. Sampai hidup dengan kalimah ini, akan Allah matikan dengan kalimah itu. Sampai mati kalimah itu, akan masuk kubur dengan kalimah itu.
Siapa yang duduk kata itu selalu la ilaha illallah, maka hiduplah dia dikubur dengan kalimah itu. Kalau duduk kubur ni 1000 tahun, 100 tahun lagi, maka duduklah kubur tu nanti. Kalau mati esok, lusa, duduklah kubur 100 tahun lagi. 100 tahun dengan apa? Dengan kalimah la ilaha illallah. Maknanya kalimah la ilaha illallah ni kalimah syurga. Siapa rajin sebut dia sebelum mati, Allah akan matikan dia dengan ahli syurga, masuk kubur jadi syurga, bangkit jadi ahli syurga, di badan mahsyar dia syurga, sampai bila-bila pun jadi ahli syurga, kerana orang tu melazimkan kalimah la ilaha illallah. Kerana kalimah tauhid la ilaha illallah ni kalimah pada semua perkara, semua hal dan semua keadaan. Itu maksud daripada kita duk kata la ilaha illallah ni. Karena untungnya berkata la ilaha illallah ni ialah Allah akan pelihara kita, Allah akan lindung kita, Allah akan selamat kita pada semua alam-alam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kerana nak ikutnya panjang lagi lah yang apa saya sebut tadi, saya rekahkan sebab masa tak dan. Bantuan Allah sekalian, saya kata lagi dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pun ayat tauhid juga. Kalau tuan nak cari dah kan, surah Al-Maidah ayat 3 muka surat 107, sebelah kanan baris yang ke-3 4 daripada bawah. Muka surat 107 surah Al-Maidah baris ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Muka surat 107 sebelah kanan baris ketiga pada bawah. Cerita pasal apa? Cerita pasal Islam itu agama Allah. Matilah dengan agama Allah Ta'ala, mati dengan tauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Islam ni agama yang sempurna, dan sempurna, saya kata sempurna kalau Islam itu dengan tauhid. Kerana Islam itu agama tauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian saya kata lagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok juga dalam surah Al-Baqarah muka surat 20 belah kiri, bermula daripada ayat 131, 132, 133 sampai ayat 134, semua cerita tauhid. Ni Syekh kelah-kelahkan ayat tu untuk kita kaji balik. Kalau ada masa tengok balik ayat tauhid tuan-tuan, ayat muka surat 20 surah Al-Baqarah belah kiri. Baris kalau saya kira tuan-tuan, ayat 131 ni baris yang ke-6 daripada bawah. 6 7 daripada bawah kan. Belah kiri kan ayat 131, bila mana Allah tanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kata aslamtu lirabbil alamin, aku serah diriku pada Tuhan yang sekalian alam, itulah tauhid. Lepas tu pula cerita bawah lagi, Nabi Yaqub nak meninggal. Nabi nak meninggal dunia. Kan? Apa yang ada pada nabi-nabi ni, apa yang ada pada nabi-nabi, apa dia pakai kisah ayat ni? Yang ni apabila nabi-nabi nak wafat, depa panggil anak-anak depa. Panggil anak-anak ni, ayat 133, 134, 135 surah Al-Baqarah muka surat 30, muka surat 20 belah kiri ni, saya tak bacakan dia, tuan-tuan boleh cari tengok. Ayat ni semua cerita pasal bila Rasul-Rasul nak wafat, dia panggil anak-anak. Buat apa panggil anak-anak? Untuk tanyakan. Tanya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Nabi-nabi tanya orang itu, supaya kita juga tanya. Kita tanya anak kita hari ni, tanya anak-anak kita. Apa tu maksud Nabi tanya ni? Apa maksud ayat tadi? Ma ta'buduna min ba'di. Yang ni, hampa nak sembah siapa kalau ayah mati nanti? Kan? Tanya anak-anak gitu. Tanya kita sendiri. Ayat tu tujukan Nabi, semua Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi sebelum-sebelum tu. Apa yang dia tanya? Allah kata, wahai Nabi-Nabi, bila nak mati, nak wafat, tanya anak-anak mereka. Tanya apa? Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Tuhan itu satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami dengan Allah Tuhan Allah tu kami Islam, kami serah diri kepada dia. Maka Syekh kata tadi, tanggungjawab Nabi-Nabi ni bila mereka nak mati, mereka nak kena pastikan iman anak mereka tu betul. Maka Syekh kata juga, kita pun sama juga, sebelum kita mati, jom pastikan iman anak-anak cucu kita ni betul, kemai, isban, tetap, tak goyang. Maka pastikanlah, Syekh kata pastikan, bila Nabi-Nabi nak wafat, panggil anak cucu, tanya, kamu kalau ayah mati, hamba nak sembah siapa?
Cuma saya kata tadi, bila Nabi tanya anak-anak mereka, kalau ayah mati esok pada sembah siapa? Ketika tu anak-anak Nabi itu semua kata, mereka kata, kami akan sembah na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilahan wahidah. Anak-anak semua Nabi-Nabi ni kata apa? Kami akan sembah Tuhan yang satu, dan kami dengan Tuhan tu kami akan serah diri. Ni kalimat tauhid yang ditanamkan tauhid ni oleh nabi-nabi pada anak cucu mereka, dan kerana mereka nabi-nabi sentiasa memastikan segala anak cucu mereka ni adalah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah iman kita malam ini, alhamdulillah, insyaallah. Yakhtim salam. Yakhtim syekh. Yakhtim salam. Doa insyaallah. السلام خلاص. ممكن شويه ما شاء الله. لذلك الدين عند الله هو الإسلام، والمسلمون هم الذين أسلموا وجوههم لله وملكوا أمورهم لله. يوم القيامة جميع الكفار يتمنون الإسلام. الآية الثانية سورة الحجر، دعاء آية سورة حجر صفحة 262، دعاء 262 مصحف المدينة. يقول تعالى رواية حفص عن عاصم من الشاطبية: وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ورواية ورش وقالون عن نافع: وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يوم القيامة يتمنوا أنهم لو كانوا مسلمين حتى ينجوا من العذاب. لذلك الإسلام هو دين الله. أسلمت وجهي لرب العالمين، أسلمت نفسي لرب العالمين. فالإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، فهو الضار والنافع والرافع والخافض والمعطي والمانع والمعز والمذل والمغني والرحمن والرحيم، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كذلك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن نحن مسلمون، فرحة لنا خيار الأمم. قال تعالى آية 110 سورة آل عمران في الصفحة 64 مصحف المدينة: نبلو الباب. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. توحيد. وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو آمنوا ووحدوا الله لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نختم بدعاء. دعاء إن شاء الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. آمين. اللهم يا رب العرش العظيم، آمين. تقول بالشيء كن فيكون. آمين. نسألك أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. آمين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. آمين. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. آمين. وارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها. آمين. وزكها أنت خير من زكاها. آمين. أنت وليها ومولاها. آمين. اللهم اجعلنا من الموحدين. آمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين. آمين. اللهم اجعلنا من المتقين. آمين. اللهم اجعلنا من المحسنين. آمين. اللهم توفنا مسلمين. آمين. وألحقنا بالصالحين. آمين. آمين. اللهم توفنا مسلمين. آمين. وألحقنا بالصالحين. آمين. اللهم لا تدع لنا بهذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، آمين. ولا عيبا إلا سترته، آمين. ولا دينا إلا قضيته، آمين. ولا عسرا إلا يسرته، آمين. ولا مريضا إلا شفيته، آمين. ولا ميتا إلا رحمته، آمين. ولا حقا إلا رددته، آمين. ولا غريبا إلا حفظته، آمين. ولا مسافرا إلا بسلامة إلا وصلته. آمين. الله. اللهم توفنا مسلمين. آمين. وألحقنا بالصالحين. آمين. اللهم استجب دعاءنا. آمين. واشف مرضانا. آمين. وارحم موتانا. آمين. واهلك أعداءنا. آمين. وكف عنا ما
آمين وزكها أنت خير من زكاها آمين أنت وليها ومولاها آمين اللهم اجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار آمين في جنات النعيم آمين اللهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آمين وآخر دعواهم Amin, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Yang terakhir sebelum saya tutup, apa yang saya sebut tadi, yang terakhir, yang pendek, yang terakhir tadi, yang saya boleh terjemah sikit tuan-tuan. Maka saya kata kita semua hendaklah kita semua sembah Allah Ta'ala itu. Hendaklah kita semua sembah Allah Ta'ala itu. Sembah ni makna apa sembah? Sembah ni bukan sembahyang tu. Kata sembahyang. Sembah ni makna serah diri pada Allah Ta'ala. Serah urusan pada Allah Ta'ala. Itu maksud tauhid dia. Kalau sembah sembahyang tu fiqah. Tapi sembah salat pada tauhid itu serah diri pada Allah. Serah urusan pada Allah Ta'ala. Biar Allah atur semua. Kita hanya ikut apa yang Allah atur. Apa minta Allah selesaikan urusan semuanya. Biar Allah buat semua benda. Ini tauhid pada Allah. Maka saya kata wajiblah kita serah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa sembah serah diri daripada Allah, maka dia jadi betul-betul muslim pada Allah Taala. Dan sesungguhnya saya kata tadi yang terakhir, ketahuilah di akhirat nanti siapa serah diri pada Allah untung. Kerana orang kafir pun di akhirat nanti mereka semua nak jadi orang Islam, tapi lewat dah lah. Sebab ayat Allah Taala surah Al-Hijr, dalil dia orang kafir ni nak jadi orang Islam, lah tak mau. Nanti hari kiamat nanti pakat jadi Islam lagah. Maksudnya pakat nak serah diri ke Allah Ta'ala balik. Dalil dia tuan-tuan, saya kata apa, orang kafir pun nak jadi Islam, tapi terlewat dah sebab hari kiamat. Dalil dia ayat yang ketiga pada surah Al-Hijri, muka surat ke 262, dibaca dengan dua cara qiraat. Boleh baca rubama dan rubbama. Ada qiraat baca rubbama, ada qiraat baca rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kan ayat tu. Ayat yang ketiga surah Al-Hijr. Cerita apa tuan? Cerita penyesalan orang kafir yang tak dan beriman dengan Allah Taala dan tak serah diri pada Allah. Bila mati habis di kiamat ni barulah nak serah diri pada Allah dan nak jadi orang Islam. Betul saya kata mainlah kita ni semasa hidup di dunia ni Allah dah jadikan kita Islam kan, dan jom hanya tinggal satu je lagi, serahlah diri pada Allah Taala. Bukannya solat tu nak tanda serah diri pada Allah. Maka jom solat dengan tauhid. Apa solat tauhid? Solat dengan rasa nak serahkan urusan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kata juga lagi, sukakalah kita, gembiralah dengan Islam yang Allah bagi kita ni. Jangan tak seronok pula. Jangan tak seronok Islam. Hendaklah kita seronok dengan Islam ni. Kerana Islam ni pilihan Allah untuk kita. Dan Islam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tutup dengan doa. Dan mudah-mudahan mustajab doa Syekh ni. Dan sepanjang saya duduk dengan dia, doa Syekh ni mustajab. Dan banyak benda yang saya dapat dengan mata sendiri, benda tu berhasil. Kerana tuan-tuan maklum lah, bila jadi imam ni tuan, saya tanya orang Jordan. Pernah saya pergi Jordan, tanya orang Jordan lah, kata Syekh ni kan, apa ampanya Pak Syekh ni, apa dapat kat dia yang hampa dapati. Dia kata Syekh ni memanglah doa dia mustajab. Kenapa? Kerana yang kami tahu Syekh ni jadi imam dengan kami, maknanya dia adalah orang tak tinggal sembahyang. Dia tak pernah tinggal sembahyang lebih daripada 25 tahun sebab jadi imam. Tak tinggal sembahyang, sembahyang berjemaah tak tinggal kan. Maka orang yang memang kita tinggal juga tuan. Kita tinggal juga, tinggal jemaah tinggal lah, bukan tinggal sembahyang tu, tinggal jemaah tu. Tapi Syekh ni, ada orang Jordan beritahu saya, Syekh ni sembahyang jemaah dia tak pernah tinggal sejak daripada aku duduk sini 25 tahun dah aku rasa. Orang tua, saya tanya orang tua, dia kata Syekh ni tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Sebab tu antara apa kehebatan dia ni, doa dia mustajab. Dan Syekh juga boleh berubat kan, banyaklah benda yang dia minta doa ni Allah jadi, Allah sampaikan. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita dapat jumpa dengan dia, dan saya sudahi dah malam ni. Terima kasih banyak pada pihak Masjid Rafi'ah yang sudi bagi ruang untuk saya bawa Syekh mai kan. Dan antara masjid yang dapat kita pilih di Rostam ni adalah Masjid Rafi'ah, dan ada 3 masjid lagi lah. Sebab esok minggu depan Syekh balik semula ke nak balik ke tempat dia lah, nak balik ke sana. Dan Syekh ada program banyak lagi di Jordan, di Mesir dan negara-negara lain untuk dia
menjadi pendakwah saudara serta dunia. Jadi malam ni tuan-tuan kita rasa bertuah juga supaya dapat jumpa dengan ulama yang bukan calon-calon orang, yang apa yang banyak ilmu, yang banyak orang yang banyak beramal soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata saya malam ni insya-Allah masih banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ni menjadi satu titik untuk kita patah balik pada Allah, dan jumlah kita balik pada Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Dan seolah-olah macam Syekh bagi jalan untuk saya terang balik tafsir surah Qul Allah ni yang kita jangka kita nak baca setiap bulan kan, tafsir surah Ikhlas. Kita baca yang tu, seolah-olah Allah pun hantar kat Syekh untuk buka benda ni kat kita sekalian supaya kita bincang tauhid tu pada dia. Baik. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Jazakallahu lakum al husni istima'atikum, dan terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan atas apa yang Syekh sampaikan tuan-tuan. Kita belajar mungkin insyaallah. Baik, sorry akhbirku insyaallah. Baik, Syekh kata saya ada hadiah yang Syekh nak bagi tuan-tuan malam ni. Saya tak minta tapi dia nak bagi. Syekh nak ijazahkan Fatihah untuk sampaikan Nabi SAW tuan-tuan malam ni. Kan dia nak ijazahkan surah Fatihah supaya Fatihah kita baca ni ada kaitan dengan Nabi SAW sebab sanad dia sampai ke Rasulullah SAW. Baik, Syekh akan baca, tuan-tuan ikut satu-satu, kemudian sampai bola sampai habis. Syekh akan bagi apa sanad ijazah tu kan. Hadiah ni dia bagi hadiahnya kan. Kemudian ni betul tuan-tuan, saya pun tak tahu, saya tak minta, dia sendiri kata boleh aku nak bagi dah, silakanlah kan. Kan maknanya bila Syekh baca satu ayat tuan-tuan ikut, perempuan ikut suara rendah, laki-laki bagi tinggikan suara sikit, dan bila habis sampai wallahul amin, nanti Syekh tanya qabiltum apa ni ajaztukum, kita cuma kata qabilna. Tuan-tuan kata apa? Qabilna mana kami terima ijazah ni untuk kita baca, dan kami ada sangkut paut dengan bacaan Nabi SAW. Tak itu saja. Syekh akan baca satu-satu, tuan-tuan turut. Last sekali Syekh kata ajaztukum, kita jawab apa? Qabilna, mana terikatlah Fatihah kita dengan Fatihah Syekh, dan Fatihah Syekh akan sambung sampai ke Fatihah Nabi SAW dari pelajaran Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أجبتكم. قبلنا. جزاكم الله خير. Amin, amin. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah selesai majlis kita malam ni. Tahniah tuan-tuan yang hadir malam ni dapat sanad Fatihah free. Tak payah kalau tuan-tuan nak belajar benda ni kena pergi Jordan baru dapat. Tapi benda ni insya-Allah hantar dia mai mudah je dapat pun. Cuma amal lah. Kalau amal mudah-mudahan Fatihah ni Fatihah yang terikat dengan Syekh, terikat dengan Nabi ni dah ada. Gunalah ayat Fatihah tu elok, dan tuan-tuan Fatihah yang ikat dengan Nabi ni dia mustajab. Tuan-tuan bila dapat Fatihah ni, tuan-tuan nak buat orang demam pun boleh baca Fatihah. Sebab Fatihah tu mujarab.
Sebab terikatlah dengan Nabi SAW. Dia mujarab. Betul tuan-tuan malam ni tuan-tuan. Kan siapa-siapa yang hadir, yang mana yang ada pada malam ni, semua kerja Allah Ta'ala, bukan kerja saya. Tuan-tuan mai kerana Allah, maka Allah hadiahkan tuan-tuan dengan Syekh, hadiahkan satu benda, Fatihah yang sanad sampai Nabi SAW. Kita kata saja malam